Saudara, terima kasih kerana terus bersama Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Kita sedang membincangkan tajuk Balik Hari Dah Senja, soal mendisiplinkan diri kita ini, terutamanya kepada pelajar-pelajar, supaya kita jangan, orang kata, lari ataupun kita terkeluar daripada disiplin kita, ya, terutamanya kita sebagai umat Islam. Bukan Islam pun begitulah, perlu mendisiplinkan diri. Baik, forum kita dianjurkan oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Seri Rahmat Johor, Majlis Bandaraya Johor Bahru dan Ahli Parlimen Pulai dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Baik, kita sambung balik bicara kita tentang balik hari dah senja. Dr. Fadil, kadang-kadang orang anak-anak muda kita memberontak. Apa perlu disiplin-disiplin ni? Apa perlu balik senja? Ya, tak boleh ke kita malam sikit, babe? Kita pun nak berserondok juga. Gitu ya. Ini istilah-istilah, kan? Apa tu? Ya. Tak faham ke kami ni generasi Y? Kami nak bebas lah. Oh, macam drama pula ya. Kita minta Dr. Fadil jawab soal ini, Doktor. Silakan. Kalau kita tengok kan kepada isu-isu remaja pada hari ini, memang tak dapat dinafikan kerana fitrah seorang remaja, macam tadi Dr. Sharifah kata, seseorang itu di dalam amalan-amalan itu sendiri ada disiplinnya, memang betul. Tetapi dalam konsep psikologi yang di mana melihat kepada elemen kemanusiaan juga akan cuba nak menerangkan bahawa tingkah laku yang tertentu, terutama yang ada di dalam kalangan anak-anak muda ni, memang dia mempunyai definisi-definisi yang tertentu. Sebab itu orang yang tua dia mesti menjadi tua, orang yang muda mesti menjadi orang yang muda. Setiap kejadian adalah merupakan sesuatu yang mengikut kepada fitrahnya, mengikut kepada hukum sunnatullah itu sendiri. Sebab itu bila kita bercakap tentang disiplin pada hari ini, macam kita kata remaja, kenapa remaja itu nak memberontak dan sebagainya kan? Itu bagi saya adalah merupakan satu proses pembelajaran yang berlaku di dalam sistem persekitaran itu sendiri. Barangkali di sekolah okey, tetapi rumah tak okey, ataupun terbalik kan? Di rumah okey, di sekolah tak okey. Jadi dalam konteks ini kan, remaja sebenarnya memang dia cuba nak mengikut apa yang dia nak ikut. Tetapi dalam masa yang sama, Tuan Pengurusi kan, kalau kita tengok kan, remaja tu sendiri dia mempunyai naluri-naluri dalaman kan. Dan bila kita bercakap tentang disiplin mana dia nak ikut? Adakah disiplin di rumah ataupun disiplin di sekolah? Kan, yang mana satu? Kan, kalau kita tanya dekat remaja kan, dekat inilah adik-adik sekalian kan, disiplin apa yang you all ikut semua? Yang adik-adik ikut kan, di rumah ke di sekolah? Di sekolah. Ada yang cakap di sekolah kan? Tetapi ada juga yang cakap di rumah kan? Tetapi banyak di sekolah. Kenapa di sekolah? Adakah menunjukkan bahawa sekolah berjaya memainkan peranan mendisiplinkan pelajar-pelajar kan? Dalam konteks ini yang perlu kita tengok kan? Bahawa walaupun remaja mempunyai pandangan yang sendiri, persepsi yang sendiri, tetapi hukumnya, Tuan Pengurusi dan juga hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, bahawasanya kan, di dalam hukum disiplin, apa yang nak kita disiplinkan, itu yang perlu kita tengok kan? Manusia secara keseluruhannya kan? Pada pandangan kita lah, pada aspek psikologi kan, sesuatu itu mesti menjadi sesuatu. Contohnya air mesti menjadi air mesti mengikut hukum air itu sendiri. Pokok mesti menjadi pokok. Janganlah pokok menjadi air menjadi batu, batu menjadi pokok. Sama juga dengan kita hari ini. Kita ni orang remaja menjadi dewasa. Remaja nak jadi dewasa, itu yang kan kerja dewasa, coupling dan sebagainya, kerja dewasa, peluk cium secara halal dan sebagainya. Tetapi remaja dia ikut, dan dia ikut dia nak jadi dewasa. Dan yang lagi buruk pula, kita ni dewasa, saya tak tahulah macam Tuan Pengurusi kan, memang handsome dan sebagainya, kot-kot lah ada girlfriend kan. Girlfriend ni cerita remaja, kita ni orang tua jadi remaja. Jadi masalah timbul hari ni, puan-puan dan tuan-tuan, remaja jadi orang tua dan orang tua menjadi remaja. Kita tidak mengikut kepada dia punya disiplin tu sendiri. Itu satu. Yang keduanya, kita tengok pula apabila seorang remaja itu, apa yang patut anda disiplinkan diri kan? Di dalam diri anda ada apa? Ada pemikiran remaja yang perlu bergerak ke arah menjadi seorang dewasa. Dewasa adalah fitrah di mana kita akan membuat keputusan secara tuntas, kita akan buat keputusan secara bertanggungjawab. Dan itu diberi peluang semasa zaman remaja untuk kita belajar. Tapi masalah dia, apabila zaman remaja anda tidak belajar, apa yang anda buat? Anda menjadi seorang dewasa yang duduk lepak. Bukanlah orang dewasa tidak lepak, tetapi sebenarnya orang dewasa itu mempunyai tanggungjawab. Tetapi anda
cuba nak bertanggungjawab, tetapi kerana remaja itu tidak ada tanggungjawab ketika itu, dia jadi kelang kabut. Ini yang berlaku, dan akhirnya disiplin itu sendiri menjadi barangkali hancur bobrok ataupun dia jadi cair, dan kecairan itu akan membawa kepada kehancuran. Terima kasih Dr. Fadil. Nak tanya kepada pelajar-pelajar kita kat bawah ni. Lepas ni, ya, sebelum senja, sebelum maghrib balik rumah tak? Alhamdulillah, seronok datang sekolah mendengar Seri Rahmat ni. Kalau saya jumpa lepas ni, Dr. Sharifah, ya, kita nakkan pelajar dah berjanji dengan kita pada malam ini. Dia kena balik sebelum maghrib. Bukan apa. Maghrib ini petanda sebab maghrib ini mengikut perkiraan bulan kita. Ya, maknanya maghrib itu sudah berakhirnya satu hari dan bermulanya hari yang baru. Maka kita mulakan hari baru dengan sembahyang maghrib Oh, bagus Dr. Sharifah. Untung datang Johor je, Dr. Sharifah. Seronok kalau pelajar dia respon. Kita kata balik sebelum maghrib, dia nak sembahyang dengan mak bapak, sembahyang isyak lepas itu. Dr. Sharifah, untung je orang Johor. Sila. Baik pengerusi, inilah satu perkara yang kita harus bersyukur, ya, kepada para pelajar sekalipun. Kita perlu ingat bahawa dalam Islam sendiri memberikan kita rahsia kejayaan. Macam mana nak berjaya? Satu daripada rahsia kejayaan, bahkan kalau kita lihat rahsia kejayaan Islam sehingga menjadi suatu agama yang hebat, tamadun yang terbilang, ialah kerana disiplin yang ada. Disiplin itu ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dakwah, tuan-tuan, disiplin sangat kuat. Bukan kata bila orang dah masuk Islam sahaja mula rehat. Ya, bila ajaran Islam sudah tersebar kita rehat. Tidak. Lantaran daripada itulah Rasulullah SAW menyebut balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walau satu ayat. Kenapa? Kerana ia adalah rahsia kejayaan Islam. Dalam kehidupan kita pun anak-anak dan para pelajar khususnya, di sekolah pun kita dapat lihat yang menjadikan kita hebat sehingga akhirnya kita dapat meneruskan pelajaran kita ialah kerana disiplin yang ada. Disiplin masa waktu masuk sekolah. Kita tak boleh buat masa kita sendiri nak datang pukul berapa. Disiplin jadual belajar. Sampai tiap-tiap hari Isnin itulah belajar, Selasa itulah belajar. Sampai akhirnya bila dah sebulan sekolah tak tengok jadual pun tak apa je. Doktor, sebab dia dah hafal dah. Inilah disiplin dibentuk. Begitu juga dengan para pelajar di universiti. Sampai mereka pegang scroll, mereka combo tu, ialah kerana disiplin yang dibentuk. Sebab itulah kita nak melihat disiplin ni bukan sesuatu yang mengikat. Ada yang beranggapan tadilah seperti yang disebut remaja nak bebas, kami nak bebas ikut kami lah nak balik pukul apa. Kita kena ingat bahawa disiplin bukan membebankan, tetapi disiplin itu menyeronokkan sehingga apabila kita buat kita jadi biasa dah pergi sekolah. Sampai kita nak kata tak pergi sekolah rasa bersalah. Sebab itu bila anak-anak kita punting, selalu punting, akhirnya mereka punting yang biasa. Sekolah yang jadi tak biasa. Jadi nak pergi sekolah jadi susah. Nak bangun pagi jadi susah. Tengok anak-anak kita bila masuk ke asrama khususnya. Disiplinnya sangat baik sekali. Sehingga kan anak-anak yang tak reti jaga kain baju pun boleh jaga kain baju. Yang tak reti bangun malam untuk qiyamul lail pun boleh bangun malam. Yang tak biasa basuh kasut pun boleh basuh kasut. Semua yang berat-berat itu akhirnya menjadi ringan bagi mereka kerana mereka dah disiplinkan. Jadi saya nak tarik perhatian di sini bahawa disiplin itu sebenarnya adalah kunci kejayaan. Dan siapa yang tidak berdisiplin itu sebenarnya dia membuka satu lagi kunci, iaitu kunci kegagalan. Sebab itulah kita katakan di sini bahawa kita nak ajak diri kita, bercakap dengan diri kita untuk sentiasa wujudkan disiplin. Di rumah pun sebab itu mak-mak kita wujudkan disiplin. Balik sebelum maghrib dah balik, bahkan dah tutup tingkap-tingkap. Bahkan bila maghrib je disiplin kita anak-anak tutup TV. Anak-anak kita bila mak kita sebutnya maghrib, dia dengar macam tu jadi dah faham dah. Tutup TV. Kenapa? Nak bersedia untuk ibadat. Kalau kita biasakan dengan anak-anak kita dengan disiplin yang baik, maka akhirnya disiplin itu akan diwarisi. Tiap-tiap malam walau satu muka
walau satu ain mesti mengaji. Ya Allah tuanku, anak kita akan dah terbiasa mana Quran. Sebab apa tak berat nak ngaji? Sebab Dr. Ridwan, orang Johor kalau kata ngaji tu baca Quran. Kalau belah utara ngaji tu pergi belajar ya. Ngaji. Kalau kita tak ngaji, tak biasa kan, susah nak buka Quran kerana tidak dibiasakan. Kalau kita tak biasa kat rumah, kita kata malamlah tempat kita nak makan sama-sama. Kalau dah biasa, kita tak reti nak duduk makan seorang-seorang sebab kita dah biasa meja kita penuh. Tapi kalau kita tak biasa kan, masing-masing buka periuk sendiri, abah makan lambat tak ada lauk bah. Jadi inilah perkara yang kita nak fikir balik, yang kalau kita masing-masing hidup sendiri-sendiri, hidup dengan cara kita, tak ada satu disiplin yang kita bentuk, baik di rumah maupun di sekolah, kita nak balikkan balik disiplin ini untuk menguatkan bangsa kita. Terima kasih Dr. Sharifah. Kalaulah mak bapak boleh disiplinkan anak dia maghrib, tutup TV, anak pun pergi tutup, alhamdulillah. Beruntung kita dapat anak ya. Ini dak, mak kata maghrib tutup TV. Alamak, Doraemon tak habis lagi. Nampak? Cerita yang mon-mon yang ditengoknya ya. Ya, kita berehat dulu, kita akan kembali selepas ini. Kepada penonton di rumah, jangan ke mana-mana, masih banyak lagi yang nak kita bincangkan. Silakan.